Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey, sekarang kita masuk dengan tajuk hal pula. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Arifil hal. Soalan pertama. Macam biasalah, berikan ta'rif untuk hal. Okey, dalam ta'rif hal ada 4 poin penting. Yang pertama, al-wasfu. Yang kedua, al-fadlatu. Yang ketiga, al-muntasibu. Dan yang keempat adalah lidilalah ala hay'ah. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan yang poin pertama tu, al-wasfu tu? Kita pernah belajar dah dalam dalam al-maf'ulul mutlaq. Al-wasfu tu apa? Al-wasfu ni adalah al-wasfu yadullu 'alal masdar wal fa'il. Wasfu ni adalah sesuatu yang menunjukkan makna perbuatan dan juga dia menunjukkan pelaku. Contohnya, kita belajar dekat dalam tajuk maf'ul mutlaq dalam soalan adakah masdar itu adalah perkataan asal ataupun tak. Okey. Jadi al-wasfu ni menunjukkan makna perbuatan ataupun pelaku. Contohnya ismul fa'il macam qa'imun, lagi ismul maf'ul macam madrubun dan sebagainya. Okey. Kemudian poin yang kedua pula, al-fadlatu. Al-fadlatu ni apa? Al-fadlatu ni maksudnya adalah komponen bukan utama dalam ayat. Apa maksud komponen bukan utama dalam ayat ni? Ataupun ada orang dipanggil al-fadlatu ni lebihan. Apa maksud dia? Okey, komponen bukan utama dalam ayat adalah komponen yang datang setelah ayat itu lengkap. Contohnya, ja'a Zaidun rakiban. Zaid datang dalam keadaan dia menaiki kenderaan. Okey, ja'a Zaidun tu, Zaid datang, lengkap dah ke ayat tu? Lengkap dah. Hal boleh datang setelah ayat tu lengkap. Sebab hal adalah al-fadlah, dia adalah komponen bukan utama dalam ayat. Okey, ja'a Zaidun rakiban. Jadi rakiban kat sini komponen dia adalah hal lah. Dia adalah hal sebab dia datang setelah ayat itu lengkap. Dia adalah komponen bukan utama dalam ayat. Jadi kita dapat simpulkan kat sini daripada lafaz al-fadlatu tu bahawa terkeluarlah sifat yang berkedudukan umdah ataupun kita panggil komponen utama dalam ayat. Contohnya, Zaidun qa'imun. Zaid berdiri. Okey, Zaidun qa'imun. Zaid berdiri. Jadi kalau qa'im tu adalah sifat, qa'im tak adalah al-wasfu, dia adalah ismul fa'il. Tapi dia bukan dia adalah komponen utama dalam ayat. Dia bukan hal. Sebab kenapa? Zaidun qa'im, Zaid berdiri. Kalau kita buang qa'im tu, buang berdiri tu, kita letak Zaid je, adakah ayat tu lengkap? Tak kan? Okey, hal kena datang setelah ayat lengkap. Dia tak boleh jadi komponen utama dalam ayat. Jadi Zaid qa'im tu, walaupun qa'im adalah al-wasfu, dia bukan hal. Okey, al-wasfu, al-fadlatu. Okey, jadi yang ketiga pula apa? Poin yang ketiga dalam ta'rif adalah al-muntasibu. Dia perlulah berada dalam keadaan mansub. Okey, cuba tengok contoh ni. Ja'a Zaidun rakiban. Okey, kalau soalan cakap berikan a'rib rakiban. I'rabkan rakiban. Rakiban adalah hal. Jadi i'rab dia macam mana? Al-hal mansubun bil fathah. Macam tu i'rab dia. Okey, kemudian poin yang keempat pula apa? Poin yang keempat, lidilalah ala hay'ah. Hal datang untuk menunjukkan satu keadaan. Okey, jadi kita faham daripada lidilalah ala hay'ah ni, terkeluarlah tamyiz mushtaq. Okey, nampak tak yang saya highlight dekat dalam kotak terjemahan tu? Terkeluarlah tamyiz mushtaq. Contohnya, lillahi darruhu farisan. Hebat kemahirannya menunggang kuda. Jadi farisan ni bukan keadaan. Farisan dipilih sebagai tamyiz dan bukan hal, kerana ia tidak menunjukkan keadaan. Okey, habis dah takrif. Kemudian kita masuk yang soalan yang ketiga. Waddih anwa'al hal min haitsu dilalatiha wa lafziha ma'at tamthil likulli minha. Okey, ada dua je jenis hal. Okey, dia cakap dia nak jenis hal lah. Terangkan
jenis hal daripada segi dilalahnya dan lafaznya bersama contoh. Okey, ada dua je. Yang pertama, al-akthar an takuna muntaqilatan mushtaqqatan. Kebanyakan hal ialah sifat yang berubah-ubah dan mushtaq. Okey, muntaqilah ni maksudnya sifat yang berubah-ubah lah. Okey, sifat yang berubah-ubah ni apa? Sifat yang berubah-ubah ni ialah sifat yang tidak kekal. Contohnya berlari, berjalan, duduk dan sebagainya. Okey, berlari. Adakah kita akan berlari selama-lamanya? Tak kan? Adakah kita akan berjalan selama-lamanya? Tak kan? Adakah kita akan duduk selama-lamanya? Tak kan? Contohnya perkataan qaim. Berdiri. Adakah kita akan berdiri selamanya? Tak kan? Jadi dia perkataan-perkataan macam ni boleh menjadi hal sebabnya dia adalah sifat yang berubah-ubah. Okey, dia adalah kategori ni lah. Kategori muntaqilah, mushtaqah ni lah. Okey. Muntaqilah ni lah. Okay, kemudian mushtaq pula. Mushtaq ni apa? Al-akthar an takuna muntaqilatan mushtaqatan. Kebanyakan hal ialah sifat yang berubah-ubah dan mushtaq. Okay, mushtaq ni apa pula? Mushtaq ni ialah isim yang diambil daripada kalimah lain. Contohnya macam daribun. Ataupun contohnya macam daribun lah. Daribun tu adalah ismul fa'il yang diambil daripada masdar darbun, kan? Okey. Jadi daribun tu adalah ismul mushtaq. Dia adalah isim yang mushtaq. Kemudian mushtaq juga adalah setengah isim mushtaq juga mengandungi suatu sifat. Contohnya alim yang membawa maksud orang yang berilmu, iaitu orang yang disifati dengan ilmu. Lawan mushtaq apa? Lawan mushtaq ialah jamid. Okay, contohnya Ja'a Zaidun rakiban. Zaid datang dalam keadaan menaiki kenderaan. Jadi rakiban tu adalah hal, kan? Okay, cuba tengok rakiban ni dia adalah sifat dia adalah berubah-ubah dan dia juga adalah mushtaq. Okey. Kemudian yang seterusnya, waqad taji'ul hal, poin yang kedua. Waqad taji'ul hal ghaira muntaqilatin. Kadang-kadang hal juga datang dalam bentuk yang tidak berubah. Ghaira muntaqilah ni bentuk yang tidak berubah. Apa maksud dia bentuk yang tidak berubah ni? Maksudnya ialah sifat yang lazim, sifat yang tetap, sifat yang kekal. Contohnya apa? Contohnya sifat-sifat Allah. Okay, cuba tengok contoh kat bawah tu. Da'autullaha sami'ain. Aku berdoa kepada Allah dalam keadaan Allah Maha mendengar. Okey, habis dah kat situ. Kita masuk soalan yang keempat pula. Hal yasihhu maji'ul hal jamidah wa mata maji'ul hal jamidah? Ayyid ijabataka ma'al mithal. Adakah sah hal tu jamid? Dan bilakah hal tu jamid? Berikan jawapan anda beserta contoh. Okey. Kan saya cakap tadi, mushtaq lawannya adalah jamid. Tadi kan kita belajar ada dua je kategori hal. Kita belajar ada dua kategori hal. Pertama, kebanyakan hal datang dalam sifat dalam sifat yang berubah-ubah dan mushtaq. Dan yang kedua, hal kadang-kadang datang dalam bentuk yang tidak berubah. Jadi macam mana kalau hal tu datang dalam bentuk jamid? Jamid ni lawan dia kepada mushtaq. Okey. Kita revise balik, kita rewind balik. Mushtaq adalah isim yang diambil daripada kalimah lain. Kalau jamid adalah isim yang tidak diambil daripada kalimah lain. Contohnya macam asadun. Asadun singa. Singa ambil daripada kalimah mana? Tak ada kan? Macam daribun ambil daripada kalimah darbun. Asadun ambil daripada kalimah mana? Jadi asadun ni, singa ni tak diambil daripada kalimah lain. Dan kemudian jamid juga di dalamnya tidak terdapat suatu sifat. Contohnya macam alim tadi dalam mushtaq. Contoh mushtaq adalah alim, kan? Alim disifati dengan ilmun. Macam tu. Tapi kalau isim jamid, dia tak ada sifat dalam dia, dalam perkataan tu. Okay, jadi contoh-contoh jamid banyaklah. Kita semua tahulah. Kerusi, singa dan sebagainya. Kursiyun, asadun, namirun, dan banyak lagi lah. Jadi macam mana kalau boleh ke hal yasihu maji'ul hal jamidah? Boleh ke hal ni datang dalam keadaan yang jamid? Okey, jawapan dia yakthuru.
Okey, yakthuru maji'ul hal jamidah wahya fi ma'nal mushtaq in. Banyak hal datang dalam keadaan jamid dan mempunyai makna mushtaq sekiranya sekiranya dallat ala si'rin, sekiranya hal tu menunjukkan harga. Contohnya jual, contohnya bi'hu muddan bidirhamin. Okey, juallah ia dalam keadaan, okey, muddan tu maksudnya satu cupak, dalam keadaan satu cupak dengan satu dirham. Okey, poin yang kedua pula. Okey, indallat ala tafa'ul, sekiranya ia menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh dua belah pihak. Contohnya nahwu bi'tuhu yadan biyadin. Contohnya saya telah menjualnya dalam keadaan dari tangan ke tangan. Okey, yadan biyadin itulah hal. Kalau yang pertama tadi muddan. Kalau harga lah muddan. Okey, kalau yang kedua ni yadan biyadin. Okey. Dan yang ketiga, indallat ala tashbih, sekiranya ia menunjukkan tashbih. Okey, tashbih ni adalah perumpamaan lah. Contohnya, karra Zaidun asadan. Zaid telah menyerang dalam keadaan dia seperti singa. Jadi bolehlah kat sini. Kemudian yang keempat, sekiranya hal menunjukkan tartib. Okey, indallat ala tartib. Contohnya, udkhulu wahidan. Masuklah dalam keadaan satu demi satu.